So selamat datang semua. Hari ini kita nak tengok tentang initial value problem. Okey, kalau kita nak tengok initial value problem, okey, ini formula dia. Saya nak tunjukkan ini 23. Kita nak tengok tentang formula nombor 23. Okey, so dia akan guna S, YS tolak Y0. Okey, ini ialah first derivative. Lepas itu, kita nak tengok juga hari ini ialah formula nombor 24 untuk second derivative. Okey, sebenarnya kalau ikutkan apa yang kita tengok ni, Laplace juga boleh selesaikan first order problem dengan second order problem. Maksudnya kita belajar chapter 1 first derivative. Okey, kita belajar chapter 2 kita belajar second derivative kan. So dua-dua ni 23 24 ni juga boleh selesaikan masalah yang sama dalam chapter 1 dan chapter 2 dah. Tapi yang ini kena ada value. Kita kena ada value dah. Maksudnya dia kena ada value. Okey, kita cuba tengok apa problem dia. Okey, contoh yang pertama saya nak ajar ialah yang ini. Okey, let's say kita ada problem. Problem dia ialah, okey, let's say kita start dengan contoh A dah. Okey, so A, problem dia ialah Y prime tambah 2 tolak 2y, okey, tolak 1 sama dengan kosong. Okey, saya nak selesaikan persamaan ini dah. Okey, so macam mana saya nak selesaikan persamaan ini? Okey, apa yang saya kena buat ialah saya kena rujuk kepada formula yang ini. Okey, saya kena rujuk kepada formula yang ini ya, 23 dan 24. Kita nak rujuk formula ini ya. Okey, so sekarang kalau ikutkan problem kita ialah first order. Ada y prime saja. Okey, so yang ini ialah first order problem. Okay, first order problem. Okey, kalau first order problem, maksudnya kita kena rujuk kepada first derivative lah. Okey, first derivative. Maksudnya kita akan rujuk kepada yang ini. Okey, sekejap Okey, so kita akan rujuk kepada formula nombor 23 Okey, apa saya nak buat kat sini? Saya nak masukkan Laplace. Okey, apa yang saya nak buat ialah saya nak masukkan Laplace. So, apa yang saya nak buat ialah saya nak masukkan semua ni dalam Laplace. Okey, so saya nak masukkan dalam Laplace. Okey, so okey, macam saya kata tadi, yang ini kena ada dia punya value dia Sekejap saya dah miss kat sini. Sekejap pasal macam hang lah. Okey, formula sini. Okey, yang ini kena ada. Okey, yang ini kena ada. Okey, yang ini kena ada value dia. Value dia lah saya letakkan y kosong dengan kosong lah. Okey, apa maksud ini? Maksud ini ialah x dia kosong lah. Okey, yang ini kena ada value dia. Maksudnya kalau ikutkan ini x kosong dengan y kosong lah. Ikut yang ini maksud dia x kosong dengan y kosong. Dia kena ada initial value. Maksudnya ini yang dia katakan sebagai initial value lah. Dia katakan sebagai initial value. Okay, sebab itu kita panggil dia sebagai initial value problem lah. Kita panggil pun nama pun initial value problem. Maksudnya dia kena ada value. Okay, dia kena ada value Okey. So, sekarang saya nak start buat untuk dia punya Laplace Okey, satu lagi saya dah miss di sini, yang kosong pun kena masuk dalam Laplace.
kosong pun kita kena masuk Laplace Okay, saya nak masukkan lah Maksudnya y prime saya masuk sini, 2y di sini, tolak 1, semua ni masuk dalam Laplace. Dan Laplace kosong sebelah sini pun kita masuk dalam Laplace Okey, so apa saya nak buat? Saya nak tukarkan bentuk ni kepada Laplace Maksudnya kita nak buat Laplace transform. Okey, so apa saya nak buat? Saya nak gunakan balik formula yang ada dalam yang ini, formula nombor 23. So maksudnya kalau kita jumpa dy dt ataupun dy dx, okay, kalau dalam kes ni tengok dia bagi y prime je, maksudnya kita guna dalam term t lah. Okay, maksudnya yang ini kira label dia sebagai standardnya kita buat dia jadi x, tapi dalam kes ni kita ubah ni jadi t dah, lebih sesuai lah sebab dia punya problem kita nak selesaikan dalam term t. Okay, so ini saya gantikan sebagai t sebab kita nak dy dt. Okey, so bila di t kosong dengan y kosong lah. Okey, so sekarang saya nak buat apa? Saya nak tukarkan one by one. Okey, first kali kalau kita nak tukarkan yang ini, kita pecahkan dulu. Laplace y prime tolak 2 Laplace y tolak Laplace 1 sama dengan kosong lah. Okey. Dan ini kosong sebabnya apa-apa kita ganti kosong lah. Okey, sebab kalau kita tengok formula, Laplace kosong, kalau kosong per s mesti kosong lah. So kita akan rujuk formula yang ni formula ni. Sebab kosong per s ialah kosong. So itu sebab saya terus letak kosong. Okey, kita tukar one by one. Okay, first kita start dengan y prime. Y prime ialah dy dt okay, ataupun y prime t dah ikut soalan lah okay, so kita akan tukarkan dia jadi apa? S y besar tolak y0. So kita akan tukarkan dia jadi macam ni. Okay, kita akan tukarkan dia jadi S y besar tolak y0. Maksudnya ini kita dah tukar jadi yang ini lah. Okey, 2 y ini kalau kita buat Laplace, okey, kalau kita tengok Laplace cuba tengok ni Bila kita buat transform, tengok ni. Okey, tengok ft ni. Bila kita buat Laplace transform, f huruf kecil dia jadi f huruf besar. Okey, f huruf kecil dia jadi f huruf besar. Maksudnya kita akan buatkan ini jadi apa? Y huruf kecil tukar jadi Y huruf besar. Sebabnya dia dah jadi transform dia jadi Y huruf besar. Tolak. Okey, kalau kita tengok Laplace 1 kita tengok formula dia. 1 maksudnya 1 per S. Okey, saya tuliskan formula A kena tukar jadi A per S. Maksudnya 1 kena tukar jadi 1 per S. Jadi yang ini kita akan dapat 1 per S sama dengan kosong. Okey, boleh follow tak setakat ini? Okay, kalau tak faham tanya kita berhenti, kita boleh bincang dah. Ada masalah tak setakat ni? Sebab kita dah pecahkan dia, kita masukkan ikut Laplace transform. Sebab kita guna Laplace Laplace kita transform semua ini gunakan dia punya formula dia. Okey, so tak ada soalan lah saya sambung. Okey, next saya nak next ni saya nak buka curly bracket dia. So S Y tolak. Okey, apa kita dapat tadi? Y kosong. Y kosong, apa jawapan dia tadi? Y kosong adalah sama dengan kosong. Sebab ikut soalan ini, saya dah letakkan ni. Cuba tengok ni. Y kosong adalah sama dengan kosong. So saya dah letakkan ini. Y kosong sama dengan kosong. So maksudnya kita terus masukkan kosong di sini lah. Sebab ikutkan dia punya initial value, ini jadi kosong. Terus kosong.
Dah boleh buka bracket lah. Kita ganti terus kosong. Tolak 2y tolak 1/s sama dengan kosong. Ini ini senang untuk kita elaborate lah. Kita senang nak. Senang sikit. Problem yang senang nanti kita tengok yang complicated. Sambung lagi. Sekarang apa saya nak buat ialah saya nak kumpulkan semua y yang huruf besar. Kosong dah boleh buang. So saya nak kumpulkan semua y huruf besar. So sy tolak 2y tolak 1/s. Saya kata apa tadi? Saya nak kumpulkan semua y huruf besar. So saya nak yang ini. Saya nak yang ini. Saya nak yang ini. Yang ini pula tak ada y. Jadi yang ini kita pindah sebelah sini. Yang 1/s ni kita terus boleh pindah sini. Sebab yang ni tak ada y. So apa saya nak buat? Saya nak keluarkan y. So saya nak keluarkan y. S tolak 2 kurungan y. Maksudnya saya boleh faktorkan dia. Sama dengan 1/s. 1/s. Apa akan jadi untuk kes ni? Lepas itu saya nak ambil y saja. Saya nak ambil y saja. So y kita akan dapat apa? Y kita akan dapat 1/s kali dengan s tolak 2 dah. Ataupun saya letakkan macam ni dulu. Saya letakkan macam ni dulu. 1/s dot 1/s tolak 2 dah. Mungkin nampak lah, yang ini nampak sebab yang ini pergi sana dia jadi bahagi. So yang ini pun dah bahagi, so 1/s kali dengan 1/s tolak 2 dah. So apa saya dah buat? Saya nak y saja, y huruf besar lah. Ada soalan setakat ini? Tak ada Tak ada sir, tak ada. Kalau tak ada, saya sambung lagi. Saya sambung lagi. Saya terus pergi kepada sini. So apa saya boleh buat? Y sama dengan 1/s s tolak 2. Dan kalau sebenarnya saya nak apa? Saya nak y huruf kecil. Ini ialah y huruf besar. So saya nak y huruf kecil. Kalau saya nak y huruf kecil, maksudnya saya kena buat dia jadi Laplace inverse. Tadi kita buat yang ini. Kita tukar y kecil. Ini ialah sebelum ni inilah sebelum ni. So kalau kita buat Laplace untuk y kecil, dia jadi y besar. Kalau kita nak daripada y besar tukar jadi dia punya ni, dia akan jadi y kecil balik. Kalau kita buat inverse, dia jadi y kecil balik. Kenapa saya nak buat y inverse? Sebabnya saya nak selesaikan apa persamaan dekat sini. Sebenarnya apa tujuan saya buat ni? Sebab saya dah boleh dapat jawapan y dah. Kalau saya selesaikan persamaan ini, saya dah dapat jawapan y. Maksudnya y prime tadi kita dah tukarkan dia jadi y dah. Inilah yang Laplace bagi untuk kita lah. Geniusnya Laplace, dia bagi method ini untuk kita. So ini yang kita belajar semalam. Dan minggu ni lah, Laplace inverse. Kita dah belajar minggu ni. Kita dah belajar partial fraction, kita dah belajar convolution. Yang ini boleh buat partial fraction ataupun convolution lah. Saya dalam case ni saya gunakan partial fraction lah. Saya akan guna partial fraction. So dalam case ni saya akan guna partial fraction. Saya guna partial fraction. So saya guna partial fraction saya hold dulu yang ni. Laplace inverse 1/s tolak 2. Tapi kalau you dah pandai convolution boleh juga tak ada masalah. Saya nak yang ini saya nak guna partial fraction. So pergi sampai sini lah partial fraction kita buat berasingan. Maksudnya tak masuk dalam calculation lah
Okey, so sini saya nak buat partial fraction. Maksudnya saya tak buat bawah ni Ini saya buat sebelah dia, tapi ini kita kekurangan tempat, saya buat bawah dia. Lepas tu saya akan sambung yang ini tulis kat bawah Jadi ini akan dapat apa? A per S tambah B per S tolak 2. Kalau itu yang saya kata tadi, kalau you dah pandai convolution, boleh buat convolution. Tak ada masalah, sama saja. Jadi ini kita akan dapat apa? Ini kita A kali dengan S tolak 2 tambah B kali dengan S dan ini akan jadi sama dengan 1. Okey, so bila kita ganti 2, let S sama dengan 2. Okey, kalau 2 jadi kosong, kosong tambah 2B sama dengan 1, B adalah sama dengan 1 per 2. Let S sama dengan kosong, sebab sini tak ada apa-apa sini kalau ganti kosong, kosong lah, B akan jadi kosong lah. Kalau kosong, maksudnya kosong ke tolak 2, dia jadi negatif 2A tambah kosong sama dengan 1, A adalah sama dengan negatif 1 per 2. Sorry terkena yang ni. Okey, ini akan jadi 1 per 2. Okey, sama sajalah sama saja. Tak kisah apa method you guna, janji boleh selesai. Itu yang paling penting. Okey, so kita dah dapat jawapan dia. So saya tulis balik Y sama dengan Laplace inverse A per S tambah B per S tolak 2. Okey, maksudnya A dan B saya nak masuk dalam kes ni lah. Okey, apa akan jadi untuk A? A akan jadi negatif 1 per 2 dengan B akan jadi 1 per 2. Okey, so kalau negatif 1 per 2 dengan 1 per 2, sebenarnya kita boleh dah bawa keluar lah. Okey, so pause sekejap. Okey, selesaikan dulu. So apa kita akan dapat? So kita akan dapat sama dengan negatif 1 per 2 Laplace inverse 1 per S tambah 1 per 2 Laplace inverse 1 per S tolak 2. Okey, dan akhirnya kita akan mendapat jawapan dia sama dengan 1 per S, apa jawapan dalam formula. So 1 per S maksudnya kita ada dekat sini. Sekarang kita sedang buat Laplace inverse tengok ini initial value problem dia daripada sini pergi sini dan daripada sini bakal balik sini maksudnya yang ini dua arah kita kena pandai. Okey, so apa akan jadi kat sini? So 1 per S adalah sama dengan A per S akan bagi kita jawapan A. Okey, maksudnya kita akan dapat sama dengan 1 per 2 kali dengan 1 dah. 1 per 2 apa akan jadi untuk kes ni? Kes ni ialah yang ini akan guna formula nombor. Okey, yang ini formula nombor 5. Kita akan guna formula nombor 5. 1 per S tambah A, kita boleh tukar jadi eksponen negatif AT. Okey, tuliskan formula sini boleh. Okey, 1 per S tambah A, kita boleh dah tukar jadi negatif AT.
Maksudnya yang ini dah kita boleh tuliskan dia sebagai y sama dengan yang benda ni, lepas tu eksponen negatif 2 maksudnya positif 2t. So ini adalah jawapan untuk penyelesaian ini. Oh, ada satu lagi. Saya buat satu lagi. Buat cantik ini. Y sama dengan 1/2 eksponen 2t tolak 1. Tulis balik cantik dah. Ini adalah faktor yang lagi bagus lah. Kalau boleh buat macam ni lagi bagus lah. Ataupun negatif 1/2 tambah letak negatif belakang lah. 1/2 eksponen 2t tolak 1/2. Saya akan terima dua-dua ni lah. Ini adalah lagi bagus lah. Lagi cantik kalau boleh bagi macam ni. Okey, so kita cuba satu lagi soalan yang sama macam atas tadi. Hari ini kita bincang first order saja. Hari ini saya punya discussion untuk sejam saya nak discuss first order. Nota ni nanti saya akan edit, saya akan masuk dalam CDOS lah. Saya belum lagi edit sebabnya chapter 5 ni banyak tak complete. Belakang-belakang ni banyak yang belum complete. Dan editkan saya akan masukkan. Okey. Saya pergi. Siapa yang dah copy? Cuba soalan ini. Saya buatkan bawah ni Kita buat B. B adalah saya bagi yang ringkas lah supaya faham proses dia. So kita try buat y prime tambah 5y sama dengan eksponen 5x. Kita cuba problem ni. So kita proceed lah. Saya proceed untuk soalan ini. Kita cuba soalan ini first kita satu lagi saya tertinggal. Saya tertinggal ialah dia punya value dia saya bagi di sini, saya bagi y kosong sama dengan 1 dah. Dia mesti kena ada initial value dah dia mesti kena ada initial value. Kita cuba tengok first kita tukarkan bentuk ni jadi Laplace. Kita transform dia. Kita tukar Laplace.
so kalau kita tukar, kita kena tengok formula one by one. Okay, saya dah asingkan dia supaya senang sikit bila kita tengok formula. Okay, apa jadi bila y prime? Tengok rujuk balik formula dia. Y prime maksudnya dia punya formula dia ialah formula nombor 23. So kita nak yang ini Okay. So y prime. Okay, kena bagi kita kena dapat sy tolak y0. Okay, kita akan masuk yang ni dekat sini dah. Lepas itu kalau y kecil, kita kena tukar dia jadi y besar. Lepas itu eksponen 5x, okay, eksponen ax adalah negatif at, kita akan dia tukar jadi 1 per s tambah a. Formula dia saya dah tuliskan formula ni, so kita nak ganti semua formula dalam yang ini. Okey, so apa akan jadi bila yang ni? Ini akan jadi sy tolak y0 tambah 5y huruf besar sama dengan 1 per s tolak 5. Okay, next apa kita nak buat ialah kita nak masukkan value-value yang ada Okay, first value y0 ialah 1. Okay, kita masuk dekat sini 1 lah. Okay, y0 tadi apa? Y0 tadi 1. So sy tolak 1 boleh buka kurungan dah tambah 5y sama dengan 1 per s tolak 5. Okey, so kata apa tadi? Kita kena kumpulkan y huruf besar. So, yang mana kita ada y huruf besar? Okey, yang ini kita ada y huruf besar. Yang ini kita ada y huruf besar. So, satu tak boleh duduk sini, satu kena pindah sebelah sini. Yang ini pun dah tak ada y sebab itu saya tak pindahkan ini pun sana lah. Sebab ini tak ada y. So, kalau tak ada y, dia stay sini pun sesuai lah. Okey, so apa akan jadi? Ini akan jadi s tambah 5y. Ini dah boleh factor sama dengan 1 per s tolak 5 tambah dengan 1 dah. Okay, boleh follow? Okay, kalau tak ada masalah. Kalau tak ada masalah, kita nak sebelum kita buat wali, kita settle sini dulu. Sebab ini ada tambah kan. Kita gabung dia jadi satu pecahan lah. Supaya dia bila kita bawa ini pergi sini jadi senang sikit nak selesaikan. So sebelah sini mesti kena selesai. So kalau nak selesai, kita kena tambah lah. Satu tambah. Kalau satu kita boleh tukar jadi apa? Kita kena kalau nak sini, kita nak sama, maksudnya kita kena samakan penyebut dia. So S tolak 5 lah. So 1 tambah, yang ini kalau darat, dia akan jadi S tolak 5. Okay, sebenarnya saya buat macam ni So I nak buat macam ni. Okay, mungkin kalau nampak macam ni sesuai dah. I buat macam ni samakan penyebut. Maksudnya benda ni saya bawa sebab saya nak saya boleh gabung dia So 1 kali S tolak 5 dia akan jadi S tolak 5. Bila penyebut dia dah sama, kita boleh letak sekali S tolak 5. Okay, ini adalah standard matematik dah. Kalau kita ada satu macam ni, constant, kita boleh darab silang dan tukar dia jadi satu fraction yang macam ni.
Okey, so next yang ini S tambah 5 dengan Y. Okey, so apa kita nak buat selepas ni? Kita nak simplify yang fraction ni dulu. Okay, simplify fraction ni, kalau buka kurungan tambah S tolak 5 tambah 1 dia jadi S tolak 4 lah. Okay, boleh ya? Boleh follow setakat ni ya? Okay, next. Next, apa saya nak buat? Saya nak S tambah 5 bawa sebelah sini. Y sama dengan S tolak 4 bahagi S tolak 5 kali dengan S tambah 5. So, kita ada S tambah 5 ni dia akan jadi pecahan dekat sini dah. Okey, apa step seterusnya? Step seterusnya ialah kita dah berjaya kita dah berjaya bawa huruf Y huruf besar. Okey, so macam mana saya nak jadikan dia Y huruf kecil? So Y huruf kecil ialah, kalau saya nak Y huruf kecil, maksudnya saya kena buat inverse Laplace. Ini cara dia kalau kita nak Y huruf kecil, kena buat inverse Laplace Y huruf besar. Kalau you practice soalan ini confirm you boleh soalan ini favorite final confirm akan ada satu soalan. Untuk final exam, markah untuk chapter 5 adalah 30 markah final exam saja 30 markah. So yang ini akan keluar dalam satu soalan lah, dan ini carry sebanyak 15 markah. Soalan ini mesti ada final dan carry 15 markah untuk final. 15 markah so mesti kena ambil perhatian untuk ini. Tapi dia akan keluar second order lah. Ini first order. Dia akan mesti keluar second order. Okay, next. Saya sambung bawah. Apa saya nak buat? Ialah saya nak buat Laplace inverse. Saya nak buat Laplace inverse. So untuk yang ini paling sesuai lah partial fraction lah. Yang ini tak boleh guna convolution. Bukan tak boleh guna lah. Boleh, tapi nak S tolak 4 ni dia akan ada problem lah. Jadi lebih baik kita guna partial fraction. Dia kalau convolution mesti constant dekat sini. So kalau dia negatif 4 je, terus boleh guna. Tapi since ini ada S tolak 4, jadi sesuai guna partial fraction. So ambil masa ni, saya pause sekejap. Ambil masa ni, cuba buat partial fraction dia. Apa akan jadi? So ini akan jadi apa? Ini kita boleh buatkan dia jadi macam ni So partial fraction dia, saya terus di sini. So partial fraction dia S tolak 4 bahagi S tambah tolak 5 dengan tambah 5.
So ini kita boleh tuliskan dia sebagai A S tolak 5 tambah B per S tambah 5 kali silang. Kali silang dia akan jadi A kali dengan S tambah 5 tambah B kali dengan S tolak 5 dan jawapan dia sama dengan yang numerator lah, yang ini So ini akan jadi S tolak 4. Jadi kita bagi let S sama dengan 5. So bila 5 tambah 5 jadi 10. Jadi 10A tambah 5 tolak 5 jadi 0 sama dengan 5 tolak 4 jadi 1. Jadi A adalah sama dengan 1 per 10. Okay, next let S sama dengan negatif 5. Negatif 5 maksudnya sini akan jadi 0 dah. So 0 tambah D negatif 5 dia jadi negatif 10 sama dengan negatif 5 negatif 4 jadi negatif 9. Okay, jadi B akan dapat ini negatif 10B sama dengan negatif 9. B adalah sama dengan 9 per 10. Dah, kita dah boleh masukkan dalam formula balik dah. Ada soalan? Ada apa-apa yang nak beritahu? Yang ini jawapan okey tak ada masalah Okey, next. Next kita masukkan dalam Laplace dia. So Laplace inverse kita copy balik. Laplace inverse y huruf besar sama dengan Laplace inverse S tolak 4 bahagi S tolak 5 S tambah 5. Ini daripada atas saya copy balik daripada atas saya copy balik ke bawah. Bila copy balik, so kita dapat ni. So, saya terus pergi kepada sini. Dan y huruf besar, bila buat Laplace inverse, dia jadi y huruf kecil balik. Dan yang ini pun kita dah pecahkan dia. So, Laplace inverse A per S tolak 5. Make sure dia mesti follow S tolak 5 Sebab kita buat kat sini S tolak 5. So, mesti kena betul Jangan letak S tambah 5 nanti mesti dah benda lain dah. So you punya mesti dah berbeza So make sure apa you buat A per S tolak 5, A per S tolak 5. Sebab kita punya constant mesti kena tepat pada tempat dia. So S tolak 5 tambah P per S tambah 5. A adalah 1 per 10 dengan B adalah 9 per 10. Kita boleh masuk dekat sini lah. Jadi Y sama dengan Laplace inverse 1 per 10 S tolak 5 9 per 10 S tambah 5. So apa jadi? Yang akan jadi 1 per 10 Laplace inverse 1 per S tolak 5 tambah 9 per 10 Laplace inverse Laplace inverse 1 per S tambah 5. Dan kita boleh dah pergi untuk jawapan dia. Apa jawapan dia? Ini akan jadi sama dengan 1 per 10
Okay, eksponen 5T tambah 9/10 eksponen negatif 5T lah. Okay, so kita nak tengok satu lagi example sebelum kita berhenti. Okay, nak tunjuk satu lagi example lah. Okay, apa saya nak buat? Okay, saya nak bagi problem ni pula. Okay, selesai tak ada masalah Okay, so kalau dah Tak ada je, tak ada. Tak ada Okay, kita pergi untuk C dah Okay, sambung C pula. Okay, kita cuba soalan ini. C Laplace inverse Laplace inverse Y prime okay, tolak 2Y sama dengan X square. Kita buat T square lah. Sebuat T square. T square dengan Y0 sama dengan 1 dah. Kita cuba yang ini. Ini pun soalan yang boleh lah, senang sikit juga. Okay, so macam mana kita nak start? Starting point dia mesti kena buat Laplace transform. Okay, starting point dia kita nak ubah ni jadi Laplace transform. Okay, apa akan jadi? So kita tengok formula balik lah. Okay, kita akan dapat ni. Kejap Okay, so kita tengok balik formula. Formula dia apa? Yang ni, SY tolak Y0. Okay, so Y prime kita boleh tukar jadi SY dengan Y0. Lepas itu Y huruf kecil kita akan jadi Y huruf besar. Dan T square kita akan tukar dia jadi, kalau T square apa jadi? T square dia akan jadi dia formula nombor 3 dah. T square. Okay. T square maksudnya 2 faktorial bagi 2 tambah 1 dah. Okay, saya letakkan T square. So T square formula dia apa tadi? Tn formula dia ialah tadi apa? N faktorial bahagi S n tambah 1. Ni n faktorial bahagi S n tambah 1. So kalau kita nak T square maksudnya 2 faktorial lah. Okay, ni formula Okay, kita nak guna formula ni di sini dah untuk case ni. Okay, so apa jawapan untuk yang ini?
Y prime. Y prime dia akan jadi S Y minus Y0 tolak 2 Y sama dengan T square, kita boleh tukar yang ini 2 factorial bahagi S kuasa 3 lah. Okay, next. Okay, next kita masukkan value 1 untuk dalam ni. So, ini jadi apa? Ini akan jadi SY tolak 1 tolak 2Y sama dengan 2 factorial. Okay, 2 factorial adalah sama dengan 2. 2 kali 1 which mean 2 dah. 2 per S kuasa 3. Okay, next. Next ialah kita akan tukarkan ini. So, kita kena simplify dia. So, apa yang kita perlukan dalam ni ialah SY dengan 2Y. 1 kita dah boleh pindah sana. So, kita akan dapat bila buka kurungan ni SY tolak 2Y sama dengan negatif 1. Kita bawa dia jadi positif 1 dah. Okey, saya rasa saya fikirkan ini problem yang besar lah. Okey, saya nak bagi yang simple lah. Okey, sebenarnya apa saya nak buat? Saya nak tukar ni jadi kosong. Ini tukar jadi kosong. Saya nak problem yang ringkas lah. Tak payah kita bincang yang susah-susah. Nanti start pening pula. Okey, kita buat yang simple sudah. Ini kosong. Okey, sebab kalau ni ada satu memang dia problem panjang lah. Okey, buat masa ni kita bincang yang senang dulu. Ni kosong ni kosong. Saya ganti kosong. Nanti pening. Kalau kosong, maksudnya sini tak ada value dah. Saya tak nak ada value. Sebab ni S kuasa 3. Nanti memang panjang cerita dia. Okey, saya ubah soalan ni sebab nak ringkas sikit. Okey, apa step seterusnya? Okey, kita tak ada satu kita terus kosong. Kosong tak ada masalah dah. Okey, so kita dah boleh selesai ni dah. So, kita boleh selesai ni. Okey. First, apa kita boleh buat ialah keluarkan Y besar. Okey, keluarkan Y besar. S tolak 2 dengan 2 per S kuasa 3. Okey, next. Y adalah sama dengan 2 per S kuasa 3 kali dengan S tolak 2 lah. Okey. So, kita dah sampai dia punya bahagian untuk penyelesaian untuk yang Laplace inverse. Daripada transform, kita kena tukar balik kita nak buat inverse balik. Okay, sebab dia S kuasa 3 itu sebab saya buat jadi kosong lah. Kalau ini S kuasa 2 mungkin boleh dah. Sebab kuasa 3 banyak benda nak buat. Jadi kuasa maksimum kita nak buat kuasa 2 Okay, ni dah ada kuasa 3. Jadi kalau kita kembang dia jadi kuasa 4 lah, tak mau lah. Okay, you punya ni maksimum pergi sampai kuasa 3 je. So itu sebab saya kurangkan ni jadi kosong dah. Sebab kita nak buat sampai maksimum kuasa 3. Okay, so macam mana saya nak selesaikan ni? Yang ini lebih sesuai kalau kita buat convolution lah yang kita belajar semalam. Paling sesuai yang tu. Sebab senang nak pecahkan dia punya inverse dia.
So kita buat Laplace inverse. Dan Laplace inverse ni kita boleh pecahkan ini 2 per S kuasa 3 dengan S tolak 2 lah. Okay, so nak selesaikan yang bawah ni guna convolution method. Sebab kalau nak guna partial fraction, S kuasa 3 panjang dia punya step dia. So lebih ringkas kalau kita guna convolution lah. Okay, next. Next apa saya nak buat? Next, saya terus pergi sampai sini dah. Saya sampai ke sini Okay, next ini saya nak buat convolution method. Okay, macam mana kita nak buat convolution method? Okay, first, apa jawapan ni? Ini akan jadi Y dah. Y buka chain. 2 kita bawa keluar, 2 akan letak sini. Laplace inverse 1 per S kuasa 3 dengan S tolak 2 dah. Okay, convolution method beritahu apa? Convolution method maksudnya kita kena split the function. Yang ini dua-dua ni kita kena split the function. So Y sama dengan 2. Okay, 2 ni pergi untuk dua-dua remember Okay, so 2 letak dalam bracket yang besar lah. Laplace inverse 1 per S kuasa 3 dot Laplace inverse 1 per S tolak 2. Okay, sebab 2 ni ialah untuk dua-dua. So kita kena buat dalam bracket lah. Okay, apa jadi bila S kuasa 3? S kuasa 3. So kita tengok balik formula. Apa jadi bila formula dia? S kuasa 3. So kalau S kuasa 3, kita nak guna formula ni. Kita nak guna formula ni. S kuasa 3 maksudnya kita nak balik sini Okay, so tulis kat sini. 1 per Sn. Okay, 1 per Sn akan jadi N tolak 1 faktorial bahagi dengan S N tolak 1. Ni nombor 4 Tapi daripada sini pergi sini lah. Okay, T N tolak 1. N faktorial pula. Sorry Tn tolak 1. Oh, salah formula dah ni. Okay, saya dah tulis terbalik ni. So, Tn tolak 1 bahagi dengan N tolak 1 faktorial. Okay, Tn tolak 1 bahagi N tolak 1 faktorial. Okay, ni formula dia. Lepas tu S tolak 2 ialah kita akan guna untuk S ni, S tambah A kita akan tukar jadi eksponen negatif AT. Kita akan guna ni Okay, so apa jadi untuk kes ni? S3 maksudnya kalau 3 tolak 1 jadi 2. Jadinya ini akan dapat. Okay, remember first kita kena bagi dalam term X. So ini akan jadi S kuasa 2 per 2 faktorial 3 tolak 1 jadi 2 faktorial. Okay, untuk yang first ni kita kena bagi dalam term X kita kena bagi dalam term X, lepas tu baru kita bagi term T. Okay, yang sebelah sini pula apa? Yang sebelah sini pula eksponen 2T lah. 2X. Okay, so next ialah kita nak sambung kepada integration dia. Integration 0 sampai T lah. Okay, kita nak sambung untuk integration dia. So, Y adalah sama dengan 2 integrate 0T. Okay,
Saya tak mau letak sini T tolak X. Saya nak letak ke sini. Senang sikit kita nak selesaikan. Okay, kalau kita letak sini, dia ada kuasa 2. So, yang ini bagi dia S kuasa 2 per 2 faktorial. Okay, 2 faktorial kita dah boleh tukar jadi 2. 2 dot eksponen 2 kali dengan T tolak X dx. Okay, saya buat kat sini. Kalau sini buat T tolak X, dia kuasa 2. Okay, maksud saya macam ni. S kuasa 2 kena tukar jadi apa? T tolak X kuasa 2. Ini nanti pening. Tak mau yang ni. Lebih baik kita ambil dekat X dekat sini. 2X. Ini senang nak buat. Ini kita boleh buat dia jadi T tolak X. So, saya guna yang nombor 2. Ini kesesuaian dia lah. Okay, so next. 2 dengan 2 boleh potong kan? Okay, kita selesaikan. 2 dengan 2 boleh potong. So, tinggal 0T S kuasa 2 dot eksponen 2 T tolak X dx. Okay, kita very close lah. Very close to the answer lah. Okay, so ini IVP lah. Integration by part. Okay, integration by part. Sebabnya S kuasa 2 dengan eksponen mesti kena guna IVP. So, S kuasa 2 kita akan buat integrate. Kita akan buat differentiate U dengan dV lah. So, U akan jadi S kuasa 2, 2X, 2 dan kosong lah. Tambah, tolak, tambah, tolak. Okey, yang sebelah sini kita akan dapat eksponen 2T tolak X. Okey, kalau kita kembang dia, dia akan jadi eksponen 2T tolak 2X. Kenapa kita kembang? Sebab kita nak yang ini, negatif 2 ni. So, kalau kita integrate dia, dia akan jadi eksponen 2T tolak 2X bahagi negatif 2. Ini first. Lepas itu, eksponen 2T tolak 2X bahagi dengan negatif 2 kuasa 2. Okey. Lepas itu, kita akan dapat apa? Lepas itu, kita akan dapat eksponen 2T tolak 2X bahagi negatif 2 kuasa 3. Okey. Ini pun panjang jugalah. Sebab ni sebabnya IVP. Kalau tak ini pun senang. Okay. So kita darab dia. Okay, ini IVP IVP itulah yang complicated sikit Tapi sebenarnya boleh lah, kita boleh buat. Sebab kita dah ada basic untuk IVP. So mesti kita boleh buat. Lepas tu ini polynomial. So tak adalah susah sangat. Mesti boleh buat. Okay, so kita akan dapat apa? Kita akan dapat okay, S kuasa 2. Ini akan jadi S kuasa 2 okay, kali dengan eksponen negatif 2T bahagi negatif 2. Ini akan bagi ni Ini darab ni, kita dapat ni. Lepas tu yang ini pula negatif 2X kali dengan eksponen 2T tolak 2X bahagi dengan 2 kuasa 2 jadi 4. Okay, yang ini dengan yang ni dia akan jadi 2 kali eksponen 2T tolak 2X bahagi dengan 2 kuasa 3 jadi 8 lah. 2 kali 2 kali 2 lagi dia jadi 8. Tapi negatif dia akan bagi negatif lah. Okay, ada apa-apa soalan?
Okay, anyone ada apa-apa nak tanya saya? Okay, so tak ada, saya sambung. So, kita akan dapat ni. Y sama dengan, okay, Y sama dengan negatif 1/2 S kuasa 2 eksponen 2T tolak 2X. Okay, ni 2/4. 2/4 kita dah boleh potong, dia jadi 1/2. Ini akan jadi negatif 1/2 X eksponen 2T tolak 2X negatif 2/8, maksudnya dia akan jadi 1/4 eksponen 2T tolak 2X. Okay, dia nampak susah lah, tapi dia punya last part dia akan jadi cantik. Okay, dia akan jadi sangat cantik. Okay, bila saya ganti T sama dengan apa? Negatif 1/2 T kuasa 2. 2T, 2T jadi eksponen kosong, dia jadi 1. Tolak 1/2 T eksponen 2T, 2T jadi eksponen kosong. So ini pun jadi 1. Tolak 1/4. Dan ini pun 2T, 2T dia jadi kosong. Kosong jadi 1. Untuk kurungan. Tolak. Okay, yang bahagian ni lagi seronok. Kosong kalau ganti sini, kosong semua ni, kosong. Kosong ganti sini, kosong semua ni, kosong. Kalau ganti kosong di sini, ini akan jadi 2T dah. So, tolak 1/4 eksponen 2T. Okay, so kita dah dapat last answer lah. Okay, kita dah dapat last answer dah. So, last answer dia sama dengan negatif 1/2 T kuasa 2 tolak 1/2 T tolak 1/4 tolak jadi tambah 1/4 eksponen 2T. Okay, saya lebih prefer yang ini saya letak dekat depan lah. Tambah, saya letak constant belakang. Tambah 1/4 eksponen 2T tolak 1/4. Okay, nanti boleh susun balik-balik lah. Okay.